Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama dalam satu slot yang kita namakan sebagai Bicara at Museum yang bersiaran langsung daripada Muzium Adat di Jelebu Negeri Sembilan. Pada kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang ada kaitan khusus dengan pengamalan adat di Negeri Sembilan, iaitu bertajuk Suku Nan 12, yang mana tajuk ini akan dikupas oleh Encik Khairil Hisham, yang mana beliau merupakan seorang pakar ataupun seorang penyelidik bebas tentang adat-adat di Negeri Sembilan dan banyak terlibat dalam siri-siri penyelidikan bersama pihak Muzium Negeri Sembilan, Universiti Teknologi Malaysia dan juga dengan NGO yang berkait dengan adat di Negeri Sembilan. Beliau banyak menghasilkan beberapa kajian tentang adat, termasuklah tentang suku Beduanda, tentang sejarah Linggi dan pelbagai lagi artikel yang diterbitkan dalam surat khabar ataupun majalah. Jadi berkait dengan apa yang kita ingin sentuh pada hari ini, iaitu Suku Nan 12 di Negeri Sembilan, kita akan mengimbas kembali sejarah awal bagaimana terbentuknya suku-suku ini. Dan bila kita menjejak semula sejarah ini, kita dapati ianya berasal daripada kawasan-kawasan di sebelah Sumatera yang kemudian berpecah menjadi pembentukan suku-suku di Negeri Sembilan. Kalau kita lihat, Negeri Sembilan hari ini memiliki lebih kurang 14 luak dan 12 suku. Jadi ideal pola suku di Negeri Sembilan ni, setiap luak dikatakan ada 4 suku. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut tentang pensejarahan awal, fungsi dan juga peranan suku-suku dalam adat pepatih, kita boleh lanjutkan perbicaraan ini kepada Encik Khairil. Saya ingin mempersilakan Encik Khairil menceritakan tentang sejarah awal dari segi pembentukan suku-suku 12 di Negeri Sembilan. Okey, terima kasih Cik Nasrul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Nasrul dan juga pengurusan Muzium Adat kerana memberi peluang kepada saya hari ini untuk berkongsi mengenai suku-suku di Negeri Sembilan. Saya bukan seorang yang pakar dalam bidang adat. Saya lebih kepada sejarah. Sejarah bagaimana pembentukan Negeri Sembilan dan bagaimana kedatangan orang Minangkabau ke Negeri Sembilan, termasuk institusi diraja itu sendiri. Dan dari segi masyarakat, sejarah terutamanya sejarah Bugis dan juga peranan-peranan pedagang-pedagang Melayu dahulu yang terlibat memajukan ekonomi Negeri Sembilan pada satu ketika. Okey, baik. Kita kembali semula kepada topik yang ingin kita bincangkan hari ini, iaitu suku-suku di Negeri Sembilan. Sebelum kita menceritakan suku-suku Negeri Sembilan itu, kita kena lihat dahulu bagaimana kemasukan orang Minang ke Negeri Sembilan. Dahulu tidak ada istilah Negeri Sembilan. Secara rasminya Negeri Sembilan ini wujud dalam 1895 selepas perjanjian Persekutuan Negeri Sembilan 1895. Ketika itu barulah wujudnya Negeri Sembilan. Dahulu cerita Remau, Sungai Ujong, Inas, nama-nama yang terpisah. Nama-nama yang terpisah, luak-luak yang wujud. Dan luak di antara luak yang terawal di Negeri Sembilan adalah luak Sungai Ujong dan luak Remau. Ketika zaman Kesultanan Melaka, boleh dikatakan kedua luak ini merupakan sebahagian daripada di bawah naungan Kesultanan Melaka. Kita tengok apa mungkin kawasan ni, kawasan yang kecil, hulu lah. Kalau orang Sembilan kata hulu banat, hutan. Ada peranannya. Kita kena harus ingat bahawa Melaka inilah pusat perdagangan, dan yang menghasilkan barang-barang dagangan adalah kawasan-kawasan di sekitarnya. Kalau dalam konsep pengedaran, dia ada pusat pengumpulan dan juga penghasilan. Ya, betul. Okey, dari segi penghasilan, kawasan yang sekitar ni, di kawasan yang sepanjang kawasan pesisir sungai di Linggi tu,
Rembau, Sungai Ujung menghasilkan rempah, menghasilkan bahan-bahan mentah. ya, mentah-mentah, emas. Kita agak mungkin kita tidak pernah membicarakan bagaimana peladangan rempah ratus di Rembau. Okey. Dan bagaimana penghasilan emas, pelombongan emas di Rembau, di Sungai Ujung, di Linggi, yang menggunakan Sungai Linggi sebagai laluan ke Melaka. Jadi maknanya kawasan ini telah wujud dan pasti ada orang yang diteroka. Ya. Okay. Sebab kita tidak tahu pergerakan manusia ini, kedatangan manusia ini berfasa, dan dia sentiasa berubah, masuk keluar, orang baru masuk keluar. Sebab ketika itu belum ada satu proses yang sebagaimana sekarang, orang duduk, orang masuk dan terus tinggal di situ. Dahulu konsepnya datang, buka sedikit penempatan, balik semula, dan begitulah ulang-alik. Okay. Kemasukan orang Minang ke Negeri Sembilan secara umumnya ada lebih kurang dalam 4 atau 5 fasa, 5 gelombang. Gelombang yang pertama dia lebih kepada keluar dan masuk. Keluar dan masuk, dia tidak ada satu penempatan, dia lebih pada perdagangan. Okay. Yang kedua, gelombang yang kedua, dia masuk, dia dah mula buka penempatan dan mula buka kebun, okay, ladang. Okay. Tapi masih lagi mereka belum menetap. Mereka hanya untuk urusan saja. Gelombang yang ketiga barulah mereka menetap secara tetap dan membuka penempatan, mewujud kampung, nagari dan lain-lain. Gelombang yang keempat yang datang bersama dengan raja. Gelombang ketika wujudnya institusi raja, inilah gelombang yang keempat datang. Okay. Yang kelima adalah gelombang yang terakhir, gelombang selepas revolusi Indonesia. Okay. Kalau kita tengok ada perbezaan selepas 1940-an. Ya. Okey, kalau kita tengok ada perbezaan dari segi cara hidup dan tata cara masyarakat mengikut gelombang. Okey. Gelombang yang pertama, kedua dan ketiga. Gelombang pertama, kedua dan ketiga ini mereka masuk dan membentuk identiti sendiri. Dia dah bercampur. Dia membentuk satu identiti sendiri. Bagaimana gelombang yang ketiga dengan raja ini, dia ada pilihan sama ada mereka menyerap masuk dalam gelombang yang 1, 2, 3 tadi, ataupun dia kekal sebagai sedia ada dengan identiti sedia ada, atau yang terakhir mereka keluar daripada Negeri Sembilan. Kebanyakannya dia akan ambil pilihan keluar, duduk luar daripada Negeri Sembilan. Dan gelombang yang keempat ni kekal dengan identiti yang dia bawa masuk. Itu sebab kita tengok perbezaan di antara masyarakat Negeri Sembilan dan masyarakat Minang. Walaupun Negeri Sembilan ini adalah dikatakan dia melalui proses asimilasi. Ya, asimilasi di situ. Okey. Kalau itu bagaimana gelombang kemasukan orang-orang Minang. Okey, dari segi suku pula, bagaimana saya beritahu tadi, kalau saya ambil dalam konteks sejarah umum, sebab suku ini mengikut luak berbeza. Secara asasnya ada 12 suku. Hanya 9 suku yang datang daripada tanah seberang, tanah Minang, dan 3 suku di sini. Okey, suku yang di sini itu adalah suku Biduanda, suku anak Melaka dan suku anak Aceh. Okey, dia ada cerita bagaimana kewujudan suku setiap suku anak Melaka dan anak Aceh ni. Okay, suku yang datang daripada Minangkabau ini agak mudah untuk kita ceritakan kerana mereka straightforward masuk. Okay. Kalau dalam sejarah, kita ambil dalam tahun 1400 Kesultanan Melaka lah dengan cerita. Di antara yang direkod pedagang wakil Pagaruyung sebagai menjaga perdagangan di Melaka, kalau dalam sejarah di Rembau dipanggil Datuk Leteh. Dalam penghujung 1480-an, Datuk Leteh ni sempat berjumpa dengan Tun Jenal, Tun Katib, Tun Jenal Rembau, anak kepada Tun Perak. Okay, dalam sejarah Negeri Sembilan ada 2 Tun Jenal, satu anak Tun Perak, satu anak Tun Selanang. So sekarang kita membicarakan Tun Perak. Okay, kalau mengikut catatan,
Datuk Letter ni adalah suku daripada orang daripada Batu Hampar. Okey. Batu Hampar, dia Batu Hampar, selepas itu dia masuk. Yang kedua 1512. Kenapa saya gunakan Rembau sebagai contoh untuk pembentukan suku ini? Kerana dia ada tahun. Catatan berikod. Dia berikod ada tahun. Okey. Kalau selisih tahun pun setahun ataupun 2 tahun saja dia punya selisih dia. 1512 Datuk Lela Balang masuk daripada Batu Hampar, dan kemudian dalam tahun yang sama Datuk Laut Dalam daripada Payakumbuh, dan seterusnya lah. 1516 daripada Tanah Datar, daripada Semelenggang mula masuk. Okey, mula masuk sedikit demi sedikit. Okey. Dan mereka ini datang membawa dia bagaimana kalau kita nak panggil satu suku tu, dia datang bukan semua orang dari, contoh saya ambil contoh suku Tanah Datar. Bukan semua orang yang datang itu adalah daripada Tanah Datar. Okey. Dia mungkin ada ketua, dia ada pengikut yang datang daripada Tanah Datar, dan dia ada orang-orang lain. Okey. Dan yang lain lah yang diterima sebagai suku Tanah Datar. Okey, yang dia kata orang sekarang istilah panggil Bokodin. Kalau pernah dicatat dalam satu rekod mengatakan ketika kedatangan orang Tanah Datar ke Rembau, ada lebih kurang dalam 20 orang Kampar yang terlibat bersama, yang ikut sama. Okey. Begitulah wujudnya, dan mereka membuka kawasan yang tersendiri. Okey. Dia masuk, dia mudah je masuk, siapa duduk situ dia buka. Dia datang, dia akan buka tempat baru. Okey, dia buka tempat baru. Kenapa sebelah Rembau masuk awal? Kerana dia lebih hampir dengan sungai Linggi, Sungai Rembau. Okey. Berbanding dengan kawasan-kawasan seperti di Selebu, sebab mereka masuk daripada Muar, dan biasanya mereka naik daripada Muar, mereka akan terus ke Pahang baru turun ke bawah. Begitulah kemasukan, sebab kemasukan ni ada 3 jalan, satu Sungai Linggi, satu Sungai Muar, satu Sungai Sepang. Okey, daripada Kelang. Yang mendapat pengaruh lebih hampir adalah yang mengikut Sungai Linggi, sebab tu lebih dekat berbanding dengan yang lain. Okey. Dan mereka ini membuka penempatan dengan ketua dia sendiri. Kerana itu apabila masyarakat ini mula berkembang, okey, apabila contoh dia tadi, okey, saya ambil Rembau, sebab Rembau ni 12 suku, dia ada lebih kurang dalam 24 pecahan suku. Suku asas adalah 12, tapi pecahannya 24. Kalau di luar lain ada yang 8, ada yang 16, dia berbeza. Dia mengikut berapa bilangankah suku yang datang. Okey. Kalau di luar Ulu Muar, dia ada suku Selemak Minangkabau dan suku Selemak Pahang. Okey. Kenapa dia dipanggil begitu? Kerana dia mengikut dari mana mereka masuk. Daerah mana mereka masuk? Cara masuk. Cara masuk. Kalau Sri Lemak Minangkabau, mereka terus daripada Tanah Minang masuk, terus datang sini. Negeri Sembilan. Okey. Kalau yang Sri Lemak Pahang, dia datang masuk ikut Pahang dulu, kemudian baru masuk bawah. Okey. Begitu dia punya pecahan kalau di luar Ulu Muar. Kalau di Rembau pula, dia ada darat dan baruh. Okey. Darat, baruh ni adalah kumpulan gelombang yang pertama datang. Okey, gelombang yang pertama datang. Yang darat ni gelombang yang kedua. Dia pecah dia sepadan dia nanti di Kampung Batu ke atas, ke Pedas, itu adalah darat. Baruh bawa sampai ke kota. Dan mereka ini berkembang dan bawa diri pergi buka kampung lain, pergi keluar lain, mereka berpindah dan mula berkembang
sebab tak sama dari segi bilangan yang ada. Okey. Tadi 3 suku yang saya bicarakan, 3 suku yang asal di sini. Bidoanda sebagaimana kita tahu itu adalah suku orang asli yang ada di sini, yang orang-orang Minangkabau, pemimpin Minangkabau yang bersemenda dengan orang asli bentuk satu suku Bidoanda, dan mereka suku Bidoanda adalah yang menjadi yang teramat mulia undang dan juga penghulu-penghulu luar. Okay. 2 suku iaitu anak Melaka dan anak Aceh. Okay. Anak Melaka ini wujud ketika zaman dalam tahun 1600 ketika peperangan Melaka di antara Johor dengan Portugis, Melaka dan Johor dengan Belanda. Okay. Di antara tentera-tentera yang membantu adalah tentera Rembau. Okay. Ketika zaman undang yang ketiga Tok Uban. Okay. Sebelum tu Tok Ambo pun sama. Tok Ambo adalah undang yang kedua. Mereka pergi berperang menentang Portugis dan menentang Belanda. Orang-orang Melaka yang datang, yang balik ikut orang tentera Rembau, mereka diberi penempatan dan dilantik ketuanya sendiri. Adakah mereka orang daripada Sumatera asalnya orang Melaka tersebut ataupun tidak? Kita orang Melaka ni kita tahu satu, kalau bahasa sekarang, Melaka ni adalah satu cosmopolitan. Semua orang ada. Masyarakat berbilang bangsa. Okay, dia kalau senang kita tapau sekali orang Melaka je lah. Okay, sebab kita dah tahu dalam tu ada berbagai-bagai rumpun ya. Rumpun Melayu semua ada dalam tu, dan mereka datang ikut balik ke Rembau, dan mereka ni diberi satu kawasan. Dan ada ketua, ada pemimpin masing-masing, dan diterima sebagai sebahagian daripada masyarakat sistem di Rembau. itu. Okay. Sistem adat kita, adat patih. Okay. Itu sebab suku anak Melaka ni kebanyakannya kawasan dia yang ramai adalah kawasan-kawasan yang sempadan dengan Melaka Negeri Sembilan. Melaka Negeri Sembilan. Okey. Sebelah Kendong, Rembau, Johor, belah-belah yang hampiran dengan Melaka. Itu bagaimana pembentukan dan lepas tu mereka berkembang lah. Mereka berpindah sebab ada suku anak Melaka di tempat lain. Anak Aceh pula begitu juga. Antara tentera yang berperang dengan Portugis dan juga Belanda adalah orang Aceh. Dan mereka ini pun ada yang balik ikut tentera Rembau. Yang mana yang cedera, mana yang berundur dan tak nak balik ke Aceh, mereka kekal di sini, di Rembau. Dan diberi satu kawasan. Kalau di Rembau tu kita tengok ada satu kampung dipanggil Pulau Aceh. Kebanyakan ni situ adalah suku anak Aceh. Masih pun ada juga batu nisan Aceh di antara ketua pemimpin yang asal, dan mereka ni juga menjadi sebahagian daripada sistem adat di Negeri Sembilan, dan mereka berkembang. Begitulah pembentukan bagaimana pembentukan secara asasnya, ringkasnya pembentukan suku di Negeri Sembilan. Dia akan berkembang daripada dia akan pindah bila ramai. Bagaimana dengan 9 suku yang datang ke Negeri Sembilan tu yang menjadikan 12 suku? Adakah mereka datang kemudian ataupun waktu pembentukan suku-suku tu sudah ada di Negeri Sembilan? Kalau kita tengok daripada catatan rekod berdasarkan tahun 9 suku ni memang lebih awal sudah berada di sudah ada. Okay. Dia lebih awal. Cuma dia tidak menjadi satu suku ketika zaman Kesultanan Melaka. Dia dikira sebagai orang perantau. Adakah dan kalau kita tengok Cik Khairil, suku-suku ini kebanyakannya yang datang ataupun bukan dari tempatan lah, daripada migrasi itu, kebanyakannya adalah diasaskan oleh nama-nama lokasi mereka. Okey. Batu Hampar, Tak Payah Kumbu, nama-nama lokasi. Adakah mereka memang daripada lokasi tersebut atau bagaimana dinamakan? Alright. Bagaimana saya kata tadi, dia datang dalam satu kumpulan dan dia ada pemimpin. Biasanya orang dulu dia akan tanya ketua tu dari mana, dia akan ambil
nama ketua tu. Okey. Dari mana asal ketua tu? Okey. Kalau ketua tu datang daripada Payakumbuh, ini puak Payakumbuh. Kalau ketua tu datang daripada Batu Ampar, ini puak Batu Ampar yang datang. Jadi mereka menamakan suku-suku tersebut berdasarkan asal lokasi yang disebut betul. oleh ketua tersebut lah. Datang dari mana? Payakumbuh. Dan kalau dalam istilah local politik ataupun custom politik kan, politik adat ni, suku ni boleh tak kita sebut sebagai clan? Ya, ataupun sebagai clan Ya. lah. Yang mana mereka sebelum masuk satu tempat dia akan buka kampung, buka kalau kita pondok dulu. Okey, dan bila ada pondok dia akan mula berkembang. Dan biasanya berkembang dia akan bentuk satu sistem pemerintahan. Dia akan ada pemimpin dan ada pembantu-pembantu dan ada rakyat dia. Okey, orang ramai, orang biasa. Itu adalah sistem yang mana-mana kita pergi pun, walaupun sekarang duduk di taman pun ada ketua taman, ada jawatankuasa taman, dan ada penduduk taman. Begitu sistem itu memang dari dulu sehingga sekarang, begitulah sistemnya. Apabila contoh ni tadi saya katakan Payakumbuh ni datang masuk, dia dah ada dia punya ketua dan dia ada dia punya pemimpin-pemimpin di bawahnya yang membantu ketua dan orang pengikut-pengikutnya, anak-anak buah. Sistem ni tadi dia membentuk satu sistem yang besar. Dia tidak boleh satu ketua je, dia akan berinteraksi di antara suku-suku yang lain. Okay, apabila berinteraksi satu suku yang lain, dia pasti akan ada lagi seorang yang dipilih jadi ketua. Antara ketua-ketua suku tersebut. Dia suku ni kalau kita tahu di Negeri Sembilan ni Biduan dia adalah yang paling layak untuk jadi undang ketua, dan maka akan dilantik menjadi ketua. Ketua ni memang dari dulu memang kalau kita tengok dalam sejarah Negeri Sembilan, kebanyakan undang ni dan juga penghulu mendapat restu daripada Kesultanan Johor. Sebab kita adalah sebahagian daripada lepas Melaka jatuh, kita pergi ke Johor, Johor lama, sehinggalah Johor moden. Iyalah. Okay. Jadi Biduanda ni memang ketua, jadi yang lain tu bersama-sama membentuk sistem di kawasan tu. Okay, untuk menjamin sama ada untuk menjaga keselamatan politik dan juga kebajikan anak buah. Begitu sistem itu terbentuk. Dan secara idealnya, kalau kita tengok di Negeri Sembilan, kalau menurut pandangan-pandangan penulis-penulis yang lepas lah, mengatakan satu Negeri Sembilan mempunyai lebih kurang 14 luak. Dan dalam satu luak tu dikatakan ada 4 luak lah. Adakah lebih daripada 4 luak satu? Okey. Kita Negeri Sembilan ni dia ada 4 luak berundang. 4 luak berundang, Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Satu wilayah Tampin. Wilayah Tampin dia sistem dia sendiri, dia ada kuasa autonomi. Satu Tanah Mengandung. Tanah Mengandung ada 5 luak, iaitu Ulumua, Ulumua, Inas, Teraci, Jempol, Gunung Pasir. Ada 5 luak dalam tu. Dan ada satu luak dipanggil luak lingkungan, itu di bawah Simenanti, yang di bawah kawasan institusi raja. Okey. Itu dia punya pecahan luak di Negeri Sembilan. Dan setiap luak ini bilangan suku tu tidak sama. Contoh Jelebu lebih kurang dalam 3 atau 4 suku yang ada. Berbeza dengan Rembau, dia ada lebih kurang dalam 24. Okey. Di Sungai Ujong kalau tak silap saya 4-5 suku, dan begitu juga di Johor lebih kurang dalam 10. Okey. Dia bergantung, dia senang cerita bagaimana wujudnya suku luar itu bergantung sama ada mereka ini orang yang daripada yang sama ada yang sedia ada berkembang keluar, ataupun orang baru masuk, tengok situ dah ada penempatan, dia akan
teruskan perjalanan ke tempat yang tidak ada penempatan. Jadi sekarang ni secara official kita boleh katakan di Negeri Sembilan ada 12 suku. 12 suku. Yang kita ambil suku asalnya, kita hanya ambil 12 suku saja. Itu asasnya kita ambil 12 suku. Yang suku yang berasal daripada tempatan 3 suku Tiga utama lah. suku, tiga utama, yang lainnya memang datang dari sana. Okay. Jadi dalam masyarakat di Negeri Sembilan, kita melihat suku-suku ini mempunyai pertalian dengan pembentukan satu pemimpin. Alright. Bagaimana pembentukan itu berlaku ya? Okay. Kerana yang seperti yang Tuan menyebut tadi bahawa di luar berundang, contohnya suku Beduanda mempunyai peranan yang paling utama. Macam mana mereka, suku-suku lain tu melihat peranan suku Beduanda tersebut? Okay. Sedangkan mereka adalah suku-suku yang kiranya ada kaitan dengan sistem itu sendiri. Okey. Contoh macam itulah yang membentuk satu sistem yang kita lihat, satu sistem yang demokrasi. Okey. Tidak ada perselisihan dan sebagainya. Tadi saya beritahu bagaimana kemasukan masuk orang Minang datang ke Negeri Sembilan. Kita sudah ada pemimpin. Okey, kita sudah ada ketua di tempat ini. Kita sama ada penduduk, sebab kalau kita penduduk asal ni memang tak adalah, sebab kita manusia ini berkembang. Okey. Cuma dari segi susunan hierarki suku dalam sistem pentadbiran adat di setiap luar itu bergantung pada bagaimana kisah sejarah yang berlaku pada luar tersebut. Ada, kita tengok kenapa dipanggil ada Tiang Balai, dia mesti ada kisah sejarah dia. Sama ada mana dikatakan permulaan kepada wujudnya sistem adat pepatih di kawasan Negeri Sembilan hari ini. Perkataan suku itu dikatakan bermaksud kaki. Maksud empat suku berasal daripada yang pecahan di antara Datuk Ketemengongan dan juga Datuk Pepatih. Yang mana Datuk Pepatih ada suku duanya Bodi Caniago, dan Datuk Ketemengongan adanya Koto dan Piliang. Daripada empat suku tersebut dan memecah kepada 30 suku katanya. Bagaimana pertautan itu berlaku dengan suku yang ada sekarang ini di Malaysia lah? Kita kembali balik mula-mula tadi saya tengok gelombang orang Minang yang datang ke Negeri Sembilan. Tadi saya beritahu gelombang yang pertama, kedua dan ketiga, mereka tidak membawa nama suku mereka di sana. Okey. Mereka membawa nama tempat, nama lokasi dari mana mereka berasal. Berbanding dengan gelombang yang terakhir, yang kelima tadi, mereka kekal sebagai suku yang mereka bawa daripada sana. Mereka yang 1, 2, 3 ni datang, mereka membawa nama, cuma mereka ada jangka masa itu sangat panjang, lebih kurang dalam 700 tahun 700 tahun, 5 tahun. Dia akan berlaku perubahan dan asimilasi, bagaimana masyarakat ini berubah sistem mengikut zaman, mengikut dia, keberadaan dia. Okay, contoh, kalau kita tengok kedatangan orang Minang ke Negeri Sembilan, mereka bukan terus datang direct dulu ke tak ada Negeri Air Sembilan. Asia. Dulu naik kapal. Ya, betul. Naik kapal, naik perahu, naik sampan. Jadi mereka ni pasti ikut monsun, ikut arah angin. Masa yang kalau sekarang pun dengan jalan raya pun ambil 8-9 jam. Dahulu pasti lebih lama. Yalah. Okey, mereka menetap di Siak dan mereka tak masuk di sini. Okey. Dia lebih pada orang-orang, sifatnya dia lebih merantau dan pasti dia akan kahwin. Membentuk satu generasi yang baru. Gabungan dua identiti yang baru. Dua percampuran untuk anak dia. Dan ada kemungkinan yang datang ni adalah generasi yang kedua, bukan generasi pertama. Okey, mereka dah membentuk satu sistem yang baru. Okey, maksudnya yang di Siak itu hanya berada di Siak,
yang daripada Siak itu terus datang ke sini. Okey. Okey, dengan dia akan masuk, seorang masuk kan. Ada juga generasi pertama. Ya, betul. Okey, dan generasi kedua ni dia tengok orang contoh ni dia datang pada Balai Kumbuh, orang tempat aku. Okey. Jadi dia Okey, dan dia datang ni dan dia membentuk lagi satu sistem di Negeri Sembilan. Itulah dia punya bagaimana gabungan tu dia dari segi adat dia sama tapi tidak serupa lah. Okey. Adakah 12 suku ini hanya berada di seputar kawasan Negeri Sembilan ataupun pada pandangan tuan sendiri, adakah suku-suku ini juga bertabur di negeri-negeri lain selain pada Negeri Sembilan? Okey, selain Negeri Sembilan adalah Melaka lah. Melaka, kawasan Nanning, membawa sehingga ke Jasin. Okay. Di negeri lain mungkin ada tapi mereka tidak mengamalkan sistem yang ada. Contohnya di Kampung Lukut, Kota Tinggi, mereka semua kebanyakannya ada orang datang daripada Negeri Sembilan tapi mereka tidak ada lagi suku tu. Tradisi macam suku tu tak ada lah. Tapi dari segi budaya, cara hidup masih lagi dikekalkan. Cuma suku mereka tidak membawa nama suku. Tidak membawa nama suku secara macam sejarah perlembagaan dalam negeri lah. Tak ada. Hanya di Negeri Sembilan sahajalah. Tetapi koneksi ataupun hubungan mereka dengan suku-suku di Negeri Sembilan kira ada hubungan kalau ada masih lagi macam hubungan kekeluargaan. Contohlah kata yang dia suku Payakumbuh tapi berada di Johor. Dia layak tak untuk kita lantik dia sebagai pemimpin? Okey. Tak untuk di kawasan Negeri Sembilan. Kalau dia asal di Negeri Sembilan, memang asal terlepak di Negeri Sembilan, dia layak lah. Dia macam tu ya. Dia tidak boleh macam itu dari segi umum. Okey. Dari segi terperincinya kita tak boleh sebab dia ada beberapa syarat yang lain. Okay. Umumnya dia layak sebab dia memang asal kampung tu, suku tu. Okey, sebagai seorang pengkaji, Cik Khairin melihat bagaimana penerimaan generasi muda terhadap suku-suku di Negeri Sembilan dewasa ini. Yang mana kita tengok generasi muda, kalau kita tanya kebanyakan lah, dia memang tak, setengah memang betul-betul tahu dan setengah memang betul-betul tak tahu. Macam mana dia orang boleh dididik untuk memahami klan dia orang apa semua tu? Baik. Dari segi generasi, kalau sebab dia ada trend, dia trend. Kalau tengok sekarang orang-orang sekarang generasi muda mula minat mencari susur galur. Mencari susu galur. Cuma yang menjadi kerisauan saya adalah kita menceritakan sesuatu tapi kita tidak tahu cerita di sebaliknya. Mengapa peristiwa itu berlaku? Mengapa sistem ini terjadi? Mengapa adat ini berlaku? Dia pasti ada cerita di sebalik peristiwa pelaksanaan adat itu. Apabila kita menceritakan sesuatu, kita nak tarik generasi muda. Apabila kita menceritakan sesuatu adat ataupun satu praktis yang kita buat, kita jangan lupa sejarah mengapa terjadinya adat tersebut, supaya generasi baru dan generasi akan datang faham mengapa ia berlaku dan ceritanya begini. Kita tak mahu nanti satu ketika kita tak mahu sebab ini bukan cara hidup kita lagi, sebab mereka lupa, kita tidak tahu sejarah asal-usul. Jadi saya harap kita perlu banyaklah. Perlu tak untuk keadaan masa-masa yang akan datang satu dokumentasi, maksudnya dalam konteks kita tengok mungkin buku ke archive ke, untuk setiap suku ni memahami betul-betul mereka daripada mana dan sebagainya. Pada saya pendidikan ke arah macam contohnya memasukkan elemen-elemen tu di sekolah dan sebagainya. Macam mana pandangan tuan sendiri? Kita dari segi pendokumentasian sejarah, kita tahu kita banyak lisan. Tapi tidak dapat dinafikan juga ada juga tempat-tempat yang menulis dan mencatat. Sudah sampai masanya kita melihat semula, mengkaji semula, menggali semula sejarah Negeri Sembilan, kerana dia
akan berlaku, dulu ada berlaku kekangan dari segi sumber. Sumber itu tidak berkembang. Begitu banyak. Tak banyak. Dan sekarang kita dah boleh akses, tak perlu lagi pergi ke Leiden untuk dapatkan dokumen, kita boleh dapatkan secara online. Okay? Tak perlu pergi British Library untuk dapatkan, semua kita boleh download. Jadi ada bahan-bahan dahulu yang tidak dapat diakses oleh pengkaji, dan sekarang kita perlu menulis semula, menyusun semula. Kita bukannya mengubah sejarah, kita tak ubah. Sejarah tu ada, dan kita cari bahan untuk menyokong sejarah tersebut. Kalau mungkin ada sikit perubahan dari segi perjalanan cerita. Betul. Okay, sejarah ini berkembang, dia tidak mati. Sebab ada timbul, ialah setengah-setengah yang pengkaji tu dia mengada-ngadakan balik sejarah, katakan. Di sejarah ni tak boleh, sebab dia dah ada. Dia dah, kalau A tu A, sebab dia berdasarkan dokumen. Cuma kita tidak boleh mengatakan orang ini salah, orang ini salah. Selagi dia boleh menunjukkan fakta sama ada dari segi dokumen ataupun bercatat. Sebab itu adalah bukti peristiwa itu berlaku, sejarah itu berlaku. Dan betul lah, kalau ini lebih baik kalau kita dapatkan masuk dalam sekolah, saya percaya sudah ada gerakan untuk mengajar pelajar-pelajar sekolah. Cuma kita harus perkembangkan, bukan hanya sekadar adat, kita harus perkembangkan dalam bentuk sejarah. Kerana adat itu tidak berdiri tanpa sejarah. Betul. Jadi saya fikir itu sajalah untuk sesi pada hari ini bersama Encik Khairil, yang mengupas tentang asal-usul peranan 12 suku nan 12 di Negeri Sembilan. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, secara kesimpulan yang kita boleh lihat pada perbicaraan kita pada hari ini, hal-hal berkait dengan sistem dalam adat pepatih ini perlu, kalau kita ingin mengkajinya, kita perlu melihat secara ke dalam, tidak hanya di peringkat luaran sahaja. Apabila kita ingin mengaji sistem undang, kita perlu melihat kepada sistem suku itu sendiri, dan kita melihat macam mana terbentuknya sejarah suku itu sendiri, yang akhirnya melahirkan satu institusi yang kita namakan, contohlah institusi undang, institusi yang dipertua besar, dan membentuk negeri yang kita namakan Negeri yang Sembilan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Khairil kerana sudi bersama-sama kita. Dan kepada tuan-tuan di luar sana, sekiranya ada soalan yang ingin dilontarkan, saya mohonlah kepada tuan-tuan untuk mengemukakan soalan dan pandangan tuan-tuan berkait dengan tajuk yang kita kupas pada hari ini. Saya persilakan. Ada soalan? Okey, baiklah. Memandangkan tidak ada soalan yang dikemukakan, jadi saya dengan rasa berterima kasih dan juga ingin mengucapkan sekali lagi satu penghargaan lah kepada Cik Khairil kerana sudi datang untuk berkongsi pandangan Cik Khairil. Dan kepada saudara-saudari ataupun tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, sekiranya ada soalan untuk masa-masa yang akan datang, boleh terus email ke Museum Adat ataupun juga ke Jabatan Museum Malaysia. Sekali lagi saya memohon maaf dan ampun sekiranya ada salah dan silap sepanjang saya punya perbicaraan, dan juga saya sudahi sesi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.